Dari sudut pendidikan, saya kira yang ini yang method ataupun pendekatan yang paling efektif yang dilakukan oleh para ulama Islam pada waktu ini ialah menerusi pendekatan ini, menerusi sistem pendidikan. Seperti mana yang kita maklum bahawa dalam perkembangan sistem pendidikan Islam di Nusantara pada waktu itu, iaitu sebelum akhir abad ke-19, kita dapati sistem pendidikannya didominasi oleh sistem pendidikan pondok. Dan sistem pendidikan pondok ini tidak begitu mendapat tempat di kalangan masyarakat tidak begitu mendapat tempat khususnya di kalangan masyarakat menengah Melayu. Kerana mereka berpendapat lulusan daripada sekolah aliran pondok ini tidak mampu untuk meletakkan anak bangsa pada tahap yang tinggi. Tidak mampu untuk menandingi lulusan daripada sekolah-sekolah kolonial yang disediakan oleh penjajah barat pada waktu itu. Jadi disebabkan oleh rasa tidak puas hati itu, lalu mereka menyediakan satu model pendidikan yang baru, dan model pendidikan yang baru itu dinamakan sebagai model pendidikan Islam. Dan boleh saya katakan bahawa model pendidikan Islam yang diambil oleh mereka ini, oleh ulama-ulama Islam Nusantara ini adalah boleh kita katakan sepenuhnya bermodelkan sistem pendidikan Islam yang mereka terima daripada Mesir. Sama ada sistem pendidikan Islam di Al-Azhar ataupun sistem pendidikan Islam yang diambil daripada Madrasah Al-Irsyad yang ditubuhkan oleh Madrasah Al-Islah wal-Irsyad yang ditubuhkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Jadi mereka berguru dengan tokoh-tokoh besar itu, pulang ke Tanah Melayu, pulang ke Nusantara, membawa gagasan ini, lalu didirikan madrasah-madrasah Islam seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi harapan mereka dengan wujudnya madrasah yang bermodelkan sistem Islam ini, harapannya lulusan ini mampu untuk sekurang-kurangnya menandingi lulusan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak kolonial. Jadi itu harapannya. Ternyata harapan yang dicita-citakan oleh mereka itu menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita lihat kepada senarionya, apa yang diperjuangkan oleh mereka ini sebenarnya menjadi kenyataan. Apa yang kita lihat hari ini, saya tidak tahu, saya tidak berani untuk mengatakan apa yang berlaku sekarang ini adalah hasil daripada usaha mereka. Tapi saya boleh katakan bahawa apa yang berlaku sekarang ini, sebagai contoh, gagasan mengintegrasikan dua disiplin yang kita amalkan sekarang adalah betul-betul selari dengan gagasan yang diperjuangkan oleh ulama Islam. Sama ada dia berlaku secara surfa, dia berlaku secara tidak dirancang atau terancang, itu saya tidak boleh mengatakan. Tapi yang saya ingin katakan di sini ialah apa yang berlaku itu adalah betul-betul selari dengan apa yang diperjuangkan oleh ulama Islam. Tapi dalam masa yang sama, saya juga tidak menafikan usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama aliran tradisional. Kerana tanpa adanya usaha daripada ulama aliran tradisional, maka sudah pasti ulama-ulama aliran Islam ini tidak muncul. Jadi boleh kita katakan masing-masing mempunyai peranan di sini. Cuma peranan ulama Islam ini adalah lebih advance dalam menghasilkan sistem pendidikan Islam yang lebih realistik, yang lebih menepati cita rasa masa dan zaman. Apa yang menarik bagi gagasan yang dikemukakan oleh mereka ialah sikap mereka menerima apa-apa yang baik dari sistem moden, dari sistem pendidikan moden yang pada waktu itu wujud di sekolah-sekolah kolonial. Dan benda ini tidak diterima oleh ulama-ulama tradisional. Sebab itu kita dapati apabila mereka melakukan pendekatan ini, maka pada peringkat awalnya berlaku pertembungan ideologi, berlakunya polemik dan sebagainya. Jadi ekoran daripada usaha ini, maka boleh kita katakan bahawa mereka melakukan usaha ini adalah disebabkan mereka berpendapat Islam tidak menentang ilmu pengetahuan, dan mereka meyakini bahawa
kejayaan dalam membina sistem pendidikan itu adalah dengan mengadunkan dasar Islam dan juga dasar ilmu pengetahuan. Jadi dengan sikap liberal ini, maka akhirnya kita dapati sikap liberal mereka ini mengundang curiga dari kalangan ulama konservatif tempatan dan sebahagiannya menimbulkan polemik di kalangan mereka. Tetapi polemik yang berlaku di kalangan mereka sebenarnya adalah polemik yang bersifat negatif. Yang mana selepas itu kita dapati akhirnya sekolah-sekolah Islam muncul bagai cendawan selepas hujan, dan begitu juga sekolah-sekolah aliran pondok meneruskan survivalnya. Jadi masing-masing berusaha untuk mengekalkan survival. Jadi saya melihat polemik yang berlaku di kalangan ilmuwan pada waktu itu adalah menjurus ke arah kebaikan dan tidak membawa ke arah elemen yang tidak menguntungkan umat Islam. Dan sokongan dan dokongan perjuangan ulama Islam dalam aspek pendidikan ini ialah mereka menerapkan falsafah pendidikan yang dilihat bersifat anjal dan akur kepada kebenaran ilmu pengetahuan. Dan hal ini saya melihat penerimaan falsafah pendidikan yang bersifat anjal ini adalah menepati dasar yang mereka ambilnya daripada falsafah pendidikan yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Abduh semasa Syekh Muhammad Abduh melakukan islah di Universiti Al-Azhar. Begitu juga mereka ulama islah tempatan ini mencedok daripada pemikiran falsafah pendidikan Syekh Muhammad Abduh yang mewujudkan Madrasah Al-Islah wal Irsyad. Begitu juga yang menarik pada mereka ini ialah mereka tidak menolak sepenuhnya tamadun barat. Kerana mereka melihat penolakan sepenuhnya terhadap tamadun barat ini tidak menguntungkan umat Islam dan berasaskan kepada falsafah dan kesedaran ini, maka kita dapati akhirnya institusi pendidikan aliran Islam muncul di Nusantara, muncul di Singapura, muncul di Tanah Melayu, dan muncul di kawasan-kawasan Nusantara yang lain, khususnya di Indonesia. Jadi ini adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan bagaimana berlakunya perkembangan islah di daerah Nusantara kita ini menerusi pendidikan.